Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 31 Ogos 2020. Situasi semasa COVID-19 di Sabah, dua daerah di negeri ini masih mencatat kes aktif COVID-19 iaitu Sandakan 9 dan Semporna 1 kes. Menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, tiada pesakit sembuh semalam menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh 399. Manakala jumlah kumulatif kes positif COVID-19 kekal iaitu 417 dengan tiada pertambahan kes baharu semalam. Angka korban akibat virus itu juga kekal 8 kes. Sehingga kini 227 individu sedang menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 417 menjalani kuarantin di rumah. Sementara itu, Datuk Dr. Christina berkata rakyat perlu menerima secara positif langkah kerajaan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 1 September sehingga penghujung tahun ini. Beliau percaya pelanjutan PKPP dibuat setelah mengambil kira semua faktor termasuk kepentingan rakyat. Tegas Datuk Dr. Christina, meskipun bilangan kes COVID-19 rendah dan terkawal, namun virus itu masih wujud di dalam negara. Jadi saya berharap apa yang dilaksanakan itu diambil secara positif untuk mengimbangi kawalan ke atas jangkitan COVID ini, dan pada masa yang sama dalam usaha kerajaan untuk memulihkan kehidupan dan juga ekonomi rakyat negara ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan penutupan bengkel Pelan Strategik Persatuan Thalassemia Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai bengkel ini, Datuk Dr. Christina berkata pihaknya sentiasa memberi sokongan terhadap persatuan berkenaan dalam memberi kesedaran tentang penyakit thalassemia dalam kalangan ibu bapa dan remaja. Rakyat Sabah perlu terus bersatu dalam memastikan negara tercinta terus kekal aman dan sejahtera. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal dalam perutusannya sempena Hari Kebangsaan berkata, sebagai rakyat, rasa cinta dan syukur atas keamanan yang dinikmati perlu dizahirkan dengan mengukuhkan perpaduan kerana ia merupakan sumbangan yang amat diperlukan untuk membina negeri, amnya negara yang makmur. Dan dalam membina satu negara, kita yakin kepada Tuhan, kita perlu berpadu. Kita perlu penyaduannya, perpaduannya dikentalkan di semua lapisan, tidak mengira yang muda, yang lama sebagai rakyat Malaysia. Kita bagi sumbangan negara kita dengan kita besarkan untuk negara ini dapat dalam keadaan makmur dan juga sejahtera. Semangat meraihkan Hari Kebangsaan dan kekitaan dipupuk dalam setiap sanubari rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Begitu juga bagi golongan istimewa, mereka tidak disisihkan dalam menyemarakan sambutan hari yang penuh bermakna bagi negara. Ikuti laporan Saleh Jikri yang berkongsi aktiviti sempena sambutan Hari Kebangsaan bersama murid pendidikan khas Sekolah Kebangsaan SK Sembulan. Kedatangan Bulan Kebangsaan dimanfaatkan para guru SK Sembulan bersama-sama murid-murid istimewa ini dengan melaksanakan pelbagai aktiviti menarik agar mereka lebih mengenali sejarah negara. Walaupun dalam keadaan murid berkeperluan khas, mereka menghargai nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri, mengenal bendera jalur gemilang kita, mengenal budaya-budaya kita, mengenal suku-suku bangsa kita yang berada di Sabah yang pelbagai kaum ini. Seawal 8 pagi, murid-murid telah bersedia dan tampil dengan wajah ceria mengenakan pakaian bertemakan sambutan Hari Kebangsaan hasil kreativiti ibu bapa dan para guru. Semestinya kita gembira untuk mengantar anak-anak kita sekolah kerana di sekolah ini satu titik permulaan untuk mereka belajar untuk hidup bermasyarakat. Antara pengisian program, pertandingan pakaian beragam mewakili suku kaum di negara ini selain menyanyikan lagu-lagu patriotik.
Program ini sangat bermakna kerana dapat memupuk semangat kekitaan dan berpasukan bukan saja dalam kalangan murid, malah pihak pentadbir serta warga guru. Kerjasama yang jitu daripada semua warga SK Sembulan untuk sama-sama bersama kami menjayakan apa juga program di sekolah bagi memastikan bahawa SK Sembulan ini tidak terpinggir ataupun tidak tertinggal daripada era baru ataupun apa-apa juga aktiviti-aktiviti yang dirancangkan sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri ataupun kebangsaan. Usaha warga guru untuk merealisasikan matlamat melahirkan anak bangsa merdeka dan muda insan cemerlang bukannya mudah, namun berbekalkan ketabahan dan ilmu, tanggungjawab tetapi galas untuk menyumbang kepada kemajuan dan kecemerlangan negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia prihatin. Laporan Sali Cikri untuk RTM. MyFund Action Sabah mempergiat misi bantuannya menerusi konvoi mengibarkan jalur gemilang dan santuni asnaf merdeka tanpa mengira perbezaan agama dan kaum di negeri ini. Menurut Ketua Program Berkenaan Sulaiman Bacok, konvoi bermula sejak 9 Ogos lepas itu telah membantu kira-kira 10,000 golongan sasar di 6 daerah yang dijelajahi iaitu Keningau, Ranau, Tawau, Sandakan, Ladatu dan Kota Kinabalu. Kami mengambil satu inisiatif lah untuk mergekan program rezeki umat kami dengan Hari Kemerdekaan inilah. Apabila sudah berjaya, tidak kira di mana mereka berada, dorang akan turun kembali kepada menyumbang kepada masyarakat Malaysia lah ni. Beliau ditemui pemberita RTM sempena program mengibarkan jalur gemilang dan santuni asnaf merdeka di Kota Kinabalu. Macam tidak sangka-sangka berdatangkan rezeki yang datang ni pun kami pun tidak tahu. Bersyukur jugalah. Susah payah orang datang semua sini untuk membantu kami di sini. Kami adalah 6 keluarga sini semanti-anti sana. Walaupun Hari Kemerdekaan tidak seperti tahun-tahun lalu, namun di hati tetap ada jiwa kemerdekaan lah, dan juga happy lah dapat bantuan daripada My Foundation. 30 pek rezeki umat diagihkan kepada 30 keluarga dalam program ini. Kami sukarelawan Yosh My Fund Action ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Malaysia prihatin.